Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam al-ilmu al-amali. Al-ilmu tariqul amal wal amal tariqul ilm. Al-ilmu ay al-ilmu al-amali tariqul amal iz la yasihu al-amal illa bil ilmi wa bi kayfiyatihi wal amal tariqul amal ay al-ilmu ladunni. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila bima 'alima wa rasulullah 'ilma ma lam ya'lam. Al-ilmu itu ilmu amali, al-ilmu syariah. Itu merupakan tariqul amal. Dia merupakan jalan untuk beramal. Mana bila beramal tanpa ilmu tidak diiktiraf. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Cukup beramal tanpa ilmu maka amal yang mardu ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Taala. Biqaulihi dalil biqauli bidalil qauli ta'ala qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kum fasalli fa innaka lam tusalli. Sebagaimana hadis yang maklum, seorang tu sembahyang tidak kena kaifiat, Rasulullah suruh kum fasalli, bangun sembahyang balik Rasulullah. Fa innaka lam tusalli mutamayyan, padahal dia dah sembahyang dah. Jadi maknanya amal yang zahir diperlukan pada ilmu fiqh, ilmu zahir kita. Satu, kerana tidak sah sesuatu amalan melainkan dengan ilmu tentang kaifiat dia atau cara dan sebagainya. Dan amal pula jalan untuk mendapat ilmu. Maka ilmu yang kedua ni ialah ilmu ladunni, ilmu yang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia didapati dengan jalan amal, ya, jalan riyadhah wal mujahadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan takutlah kamu kepada Allah dan pastikan Allah Ta'ala mengajar kamu ilmu kepada, mengajarkan ilmu padamu. Ini ilmu yang terus daripada Allah Ta'ala, panggil ilmu ulumul laduniyah. Dan kepada Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang beramal dengan ilmunya pasti Allah Ta'ala mewarisi kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Itulah ilmu ladunni. Kemudian wal ilmu ladunni tariqul ma'rifah billah li'annaha innama tahsulu bima amaddaka bihi min at-ta'arruf wa huwa ta'ala yata'arrafu ila ibadihi biqadri ma wahabahum min al-ilmi ladunni. Wa man ta'arrafa ilaihi arafa nafsa, wa man arafa nafsa arafa rabba, wa man arafa rabba jahila nafsa. Fata'arrufu yata'allaqu bi ma'rifatin nafs, wa ma'rifatun nafs yata'allaqu bi rahmatir rabb, wa ma'rifatur rabb yata'allaqu bi jahlin nafs. Fa fil khabar a'rafukum bi nafsih a'rafukum bi rabbih. Dan ilmu, mana ilmu dunia ni adalah jalan untuk mencapai makrifat dengan Allah. Ni makrifat yang khasah dengan zauq, wijdan, syuhud dan ayan sini. Kerana sesungguhnya makrifat itu hanya terhasil dengan kurniaan, jadi pembukaan dari Allah, pengenalan daripada Ta'ala kepadamu, dan dia Ta'ala memperkenalkan kepada hamba-hambanya mengikut kadar ilmu ladunni yang dikurniakan kepada mereka. Siapa yang mengenalinya pasti mengenali dirinya. Siapa yang mengenali Allah Ta'ala pasti dia akan mengenali akan dirinya. Dan siapa yang mengenali dirinya pasti mengenali Tuhannya. Dan siapa yang mengenali Tuhannya pasti jahil tentang dirinya. Lepas kitab apa nama, Hikam Jawi yang ada kan, kemuncak dia ke mana? Bahawa ada ia, tiada engkau. Habis penutup dalam kitab Risalah Wujudiyah bagi Ibn Arabi pun itu juga. Dia maksudkan kemuncak mengenal diri, ada ia, tiada engkau. Habis itu ya. Bila kita mengenal, beristighraq dalam wujudul mutlak, hilanglah kita wujud muqayyad. Habis mana selagi ada wujud muqayyad kita pandang, bermakna kita masih lagi terhijab. Itu maksudnya. Lepas tu jalan usaha riyadhah mujahadah qalbi itu supaya dipancarkan nur makrifat yang sebenar, iaitu mengenal akan hakikat diri kita sebenarnya ialah adamun mahad. Wujud makhluk ni sebenarnya ialah adamun mahdun, ketiadaan sekali-kali.
tiada aibil syuur wan nazar, bukan pada mata kepala nampak tadi, pada iktibar yang sebenar. Sebab wujud ialah wujud muqayyad. Mengenali diri berkait dengan mengenali Tuhan, dan mengenali Tuhan pula berkait dengan kejahilan tentang diri. Mana bila dihapuskan, termasuk di pandangan ilmu dia, baru dikenal sebenar-benar kehebatan Allah Ta'ala, kehebatan ilmu Ta'ala. Dan sabitlah pada khabar, pada hadis, orang yang paling mengenali dirinya di kalangan kamu adalah orang yang paling mengenali Tuhannya. Bermakna bila dikenal benar akan dirinya, bersifat dengan segala naqais, maka dikenallah Tuhannya dengan bersifat dengan segala kamalat. Itu peringkat i'tikad. Kalau atas lagi dipanggil ialah zauq rasa. Dia akan rasa, nampak keperasaan kewujudan Allah yang amat terang, memadamkan kewujudan makhluk yang bentuk sandaran saja, majaz. Wal ma'rifatu billahi tariqul kashf an haqa'iqul asya'i wal kasfu tariqul fana' amman siwa Allah ta'ala bi an la tara ghairahu li anna al-'abd idza 'alima anna al-makhluqa wa anna kulla makhluqin fanin syahada bi basiratihi annahu fanin wa fana'ul fana' alla tara fana'ak wa hadha yusamma bil baqa' al-mufassar bi ru'yatika anna Allah muhitun bi kulli syai'. Wal ma'rifah, dan pengenalan ma'rifat kepada Ta'ala merupakan jalan kashfin, jalan pembukaan anil haqa'iqul asya', kepada hakikat segala sesuatu. Apa hakikat segala sesuatu? Adamun dan adam mutlak, adamun mahad, adamun mahdun. Adam makna ketiadaan semata-mata. Bila dalam dia dibukakan muka syafa dengan Allah Ta'ala, dikenal sebenar-benar wujud yang mutlak, maka terhapuslah wujud yang majaz atau wujud yang muqayyad. Ini semua dengan apa? Dan pembukaan dalaman. Mengenal sini bukan lagi dengan dalil dan dengan keperasaan qalbi dia, bila dibukakan Allah Ta'ala dengan nur, dengan bahawa engkau tidak memandang selainnya. Pandangan pandangan dalaman gitu. Kerana apabila seorang hamba itu meyakini bahawa dia adalah makhluk ciptaan dan sentiasa makhluk akan binasa, pasti dia menyaksikan dengan mata hatinya bahawa dia juga akan binasa. Sebab kita dikepit oleh dua Adam, Adamain. Adam sabiq lil wujud, satu lagi Adam lahiq lil wujud. Itu maknanya wujud yang hakiki adalah wujud yang tidak, itu dalam usuluddin dibahas kan. Wujud yang hakiki, wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan wujud yang tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Ternapinya dua kewujudan ini, Adam sabiq lil wujud dengan Adam lahiq lil wujud, maka itulah zat yang hakiki. Maka tidak ada yang sedemikian melainkan Allah Ta'ala saja. Lain semua didahului oleh ketiadaan. Jadi kita dikepit oleh dua ketiadaan. Asal tak ada, akhir tak ada. Macam batu ninsan dan kepit dua. Jadi keadaan yang sebenarnya tidak dipandang oleh arifin billah. Kemudian fana, dia lenyap dalam fana ni, bahawa engkau tiada memandang fana-mu. Kalau dia masih memandang wujud fana dia, maka dia belum tepat lagi. Dan ini dipanggil dengan nama baqa'. Baqa' mana qalbi dia kekal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan bahawa dia melihat semua ni dengan dia, ru'yatul khalaiq billah. Yang ditafsirkan dengan pandanganmu bahawa Allah Ta'ala meliputi dengan setiap perkara. Allah Ta'ala muhit bi kulli syai'in, meliputi dengan tiap-tiap sesuatu. Mana tiap sesuatu tidak terlepas daripada dia. Itulah kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Wal fana'u yakunu ilman summa ainan summa haqqan. Li'anna al-fana' salah satu aqsam. Fana'un fil af'al ka qaulihim la fa'il illallah, wa fana'u bis sifat ka qaulihim la hayya illallah, wa fana'u biz zat ka qaulihim la mawjud illallah. Wa salasatu muradatun, wa salasah muradatun bi qauli ba'dil arif man syahidal haq la fi'la fa lahum faqad faz, wa man syahidahum la hayata faqad haz, wa man syahidahum
anil adam ainul adam faqad wasal. Dan fana itu fana mana terselah antablu azamatillah. Dia banyak ta'rif dari ulama. Terselah betul dalam cermin qalbi dia azamah Tuhan. Biar terang betul, confirm dia akan terpadam yang lain. Yang majas akan terpadam bila yang hakiki telah terselah. Allah adalah berlaku secara ilmu, kemudian ain secara pengetahuan, kemudian dia pergi kepada ainul basirah, dia merasa, dan kemudian kepada hakul yakin. Kerana fana mempunyai 3 bahagian. Fana pertama dia panggil perbuatan, fana fil af'al, fana pada perbuatan. Seperti ucapan mereka itu, tiada pelaku melainkan Allah. Tiada pelaku mana tiada fa'il, la fa'il illallah. Bila kalbi dia telah dibersihkan daripada segala aghyar, daripada segala aqdar dia yang lain daripada Tuhan, dengan asakan riyadhah, mujahadah dia, dan kasratuz zikri, dan dia mengawal segala anggota 7 daripada maksiat, mungkar dan kelalaian, atau Tuhan akan buka. Dia buka ni, dia akan merasa fa'il yang sebenar. Dia akan terasa, dia berjalan, dia buka, dia rasa dari Allah Ta'ala. Ini benda bukan boleh tiru-tiru tadi. Ini dia panggil azwaq, yang Tuhan berikan rasa kepada dia bila dia membuang rasa dengan makhluk. Fasal wasal, dia boleh buang, Tuhan akan bagi. Itu kalau kita duduk pandang lagi makhluk tak habis, kita akan buka tadi. Dan fana pada sifat seperti ucapan mereka, fana pada sifat la hayy illallah, mana tiada hidup melainkan Allah, mana tiada hidup yang hakiki. Jadi tiada fa'il pun fa'il yang hakiki. Mana wujud yang hakiki, wujud yang sebenar, wujud yang mutlak, bukan wujud yang muqayyad. Dia panggil wujud atas jalan istiqlal, dia terasing, tidak terikat dengan siapa. Dan pada zat seperti ucapan mereka, tiada zat yang wujud melainkan Allah Ta'ala. Ya, mereka la mawjud ay bihaqqin illallah. Apa yang ada semua ni, dia wujud sini ada wujud mutlak. Ni ada satu ajaran sesat, dia pakai kaedah, dia kata tiada mawjud melainkan dia. Yang ada ialah dia. Sekarang yang ada siapa dia lah. Dia kata kita lah Tuhan ni, dah habislah kafir tu. Dia tak faham maksud wujud di sini bukan wujud yang sebarang wujud. Wujudul mutlak, mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan wujud yang takkan bertemu dengan ketiadaan, pula wujud mutlak. Ya, bukan wujud muqayyad. Kalau wujud muqayyad kita semua ni tak ada apa. Jadi sebab setengah-setengah kitab dikait la mawjud bihaqqin, dikait dengan kalimah bihaqqin illallah, dan wujud yang sebenar. Mana wujud kita ni wujud bukan dia hakiki, majaz, itu tak masuk ya. Dan pada zat seperti ucapan mereka, tiada zat yang wujud melainkan Allah Ta'ala, mana wujud yang sebenar-benar dia. Kemudian ketiga-tiga bahagian ini adalah maksud ucapan sebagian arifin. Siapa yang menyaksikan makhluk, mana barang siapa yang musyahadah, itu makna kata man syahidah, diguna lafaz iaitulah man syahidal khalq la fi'la lahum faqad faz. Siapa yang memandang dengan basirah, mata dalam, dengan nur, la fa'ila, tidak ada perbuatan pada hakikat. Sebab apa? Dia telah karam dan memandang af'al Allah Ta'ala, ya, maka faqad faz, maka sungguhnya dia telah berjaya. Ya, orang yang benar-benar berjaya dalam tauhid khas bila terhapus ataupun tenggelam, lenyap, lebur memandang af'al makhluk, maka di situ dia lazat memandang af'al Allah Ta'ala. Dan siapa yang menyaksikan, mana yang syuhud dia, tiada kehidupan bagi mereka. Masyarakat la hayata, tiada hidup ya lahum bagi mereka yang sebenar-benar. Faqad haz, maka sungguhnya dia telah mencapai sesuatu, mana ada kehasilan makrifat. Wa man syahidahum ainal adam, dan siapa yang menyaksikan makhluk semua mereka ini diri ketiadaan, itu mana ainul adam, tak ada pada hakikat, maka faqad wasal, sesungguhnya dia telah sampai. Bermakna kalau dipandang makhluk ni masih ada lagi, ya, nampak lagi rasa macam dia berkuasa sebagai itu, dia belum usul ila Allah Ta'ala.
Jadi usul Allah Ta'ala bila terpadam semua benda tu. Ya, Tuhan padamkan daripada qalbi dia dapat. Sebab bila masuk agama hakikat, sahibul hakikat ghabah anil haq bi syuhudil malikil haq. Habis tu. Kemudian kata wa ma salahta bi fathil lam ashhar min dhammiha. Kalau kita baca salaha lebih masyhur daripada baca saluha. Ya, ma saluhta dengan ma salahta dengan fathah lebih ashhar. Ai la yasluh lana madama fika baqiyatun lisiwana dunyawiyatun wa ukhrawiyatun li'annaka hina izin la tasluhu li maqamil ubudah alladhi huwa al-qiyamu billah lillah li'annaka iza aznabta zamban aziman iz minaz zunubil azimah indahum antara laka wujudan ma'allahi ta'ala. Wa ilaihi asyara al-junid biqaulihi wujuduka zambun la yuqasu bihi zamb. Artinya tidak layak ma salahta, tidak patut engkau, tidak layak. Lam tadi berbaris atas lebih masyhur jika di baris hadapan, ya. Iaitulah engkau tidak sesuai untuk kami, tidak sesuai lana bagi kami, ai lima arifatillah, bagi makrifat akan kami, selama mana terdapat pada dirimu sisa-sisa selain kami. Maknanya selama ada lagi pandangan terasa kewujudan makhluk, ya, kehebatan makhluk, andal makhluk, belum Tuhan tak buka lagi. Kita akan sampai, masih tersangkut dipanggil, ya. Sama ada duniawi maupun ukhrawi, dunia ataupun akhirat. Kerana ketika itu engkau tidak layak untuk berada dalam maqamul ubudah. Apa maqam ubudah? Ai maqamul hurriyah. Hurriyah makna lepas, dia merdeka, ya. Aurad alaikal warid liyuhdika min sidnil wujud ila fadha'i syuhud. Aurad alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Ya, atau datangkan warid untuk menyelamatkan kalbi kita min yadil aghyar, daripada tangan-tangan aghyar. Masalah aghyar ni merupakan tangan memegang kalbi kita. Dia tak ada jalan. Ya, dia kena lepas, bau dia dengan Tuhan dia. Yang merupakan makam semata-mata berdiri dengan Allah, bagi Allah. Semua tidak nampak billah dengan dia, lillah bagi dia. Kerana engkau ketika itu telah melakukan satu dosa besar di sisi arifin billah. Kerana antara dosa besar di sisi mereka arifin, bahawa engkau memandang bagimu kewujudanmu bersama Allah Ta'ala. Ya, kita pandang Allah Ta'ala lebih besar, kita pun masih nampak lagi besar kita. Pandang wujudan Tuhan, kita masih nampak wujud kita lagi. Maknanya apa? Tidak ada, ya, sebab dalam makam hakikat. Mana masuk dalam makam hakikat, dia kena buang pandangan. Semua dalam dan ini bincang dalam pandangan syukur qalbi gitu. Sebab dia penuh kepada asalkan zikir yang betul-betul khudur dengan Tuhan, bahawa dia akan terbuka. Kewujudanmu adalah satu dosa yang tidak boleh dibandingkan dosa lain dengannya, ya. Mana dosa ni sebab kesilapan untuk usul ilallah, ya. Dosa ni pada silap kan, silap kita dengan Tuhan. Ni untuk sampai usul satu kesilapan bila ada lagi pandangan kepada diri dia. Kemudian wa iza wa fi nasatin iza khawwalta as-siwa anka bi an kharajta anhu hatta anil fana wa bin nuskhatin khawwalta anis siwa afnainaka bi ilmina wa nurina anka hatta sirta la tara laka wujudan bal tara billah al-wujuda wa huwa lillahi fasara qalbuka mahallan lisirrina ar-rabbani wa huwa ma'nan ya'jizul fikr an taswirihi wa lisan an ta'birihi. Kalau gitu fasalahta hina izin lana,
baru dia layak. Fa'auda'naka sirrana fama salaha bisir illa ba'da an afnahu anhu maulahu wa abqahu bihi lahu fasara khurran an rikil ghaib wa mahallan lil asrari fal matlub at-tajarrud amma siwa ta'ala. Maka apabila pada satu nasrah, apabila engkau memalingkan selain Allah Ta'ala daripadamu, bila engkau berpaling selain Allah Ta'ala daripadamu dengan bahawa engkau keluar daripadanya hingga daripada fana sekalipun, pada satu nasrah engkau memalingkan daripada selain Allah, maknanya dibuang pandangan yang lain. Kami melenyapkanmu dengan ilmu kami dan cahaya daripada kami. Ya, Tuhan akan pancarkan berbagai-bagai cahaya. Ya, cahaya maqamul qurbi, maqamul unsi, ya, tajallian macam-macam lah ya. Daripada dirimu hingga engkau memandang tiada kewujudan bagi dirimu. Maknanya tiada memandang, maknanya tiada terasa. Sebab memandang sini makna keperasaan qalbi itu. Bahkan engkau memandang kewujudan itu dengan Allah Ta'ala. Semua yang mawujud billah itu. Dan ia bagi Allah, hak milik dia, kembali pada dia. Ketika itu hatimu menjadi tempat rahsia ketuhanan. Bahawa Tuhan akan bukakan berbagai-bagai pembukaan. Sebab dia kata qalbi dipanggil baitur rabb, rumah Tuhan. Bukan Tuhan di situ, maknanya rumah untuk urusan kita dengan dia. Tajalliyat, futuhat, semua tu ada kat itu. Dan ia adalah satu makna yang tiada mampu dicapai gambarannya oleh akal fikiran, ya, dan tiada mampu diungkap tentangnya oleh lisan, ya. Mana hakikat yang terbuka bukan jenis benda boleh diolah dengan ibarat, ya. Dia semua dapat dengan azwaq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami dengan rasa yang dibuka apabila dia membuang rasa dengan makhluk, ya, bukan atas aurat, atas makna kertas tulisan. Kertas tulisan sebagai panduan, tapi dia sebagai pandu je lah, ya, belum menjejak lagi. Tapi untuk menjejak dia kena ada panduan dan dia kena berjalan riyadhah sampai terbuka. Maka layaklah engkau ketika itu bagi kami, barulah dia layak masuk dalam hadrah ma'rifah dengan Tuhan. Lalu kami letakkan rahsia kami padamu. Syarat dia pun dia dah bersih, baru Tuhan letakkan berbagai-bagai rahsia. Berkata Ali Zainal Abidin, inni la'abtum min ilmin jawahiraku kaila yara sukata jalin bayab tatina. Ini sesungguhnya aku la'abtum min ilmi jawahirah, sesungguhnya aku tutup jawahir, ilmu-ilmu yang ni rahsia sir itu tu, ya. Kaila yara sukata jalin bayab tatina, supaya tidak melihat oleh orang yang tidak memahami, maka sebab itu terfitnah dia, ya. Maka tidaklah layak untuk rahsia kami melainkan setelah Tuhannya melenyapkan daripada dirinya, melainkan Tuhan fana lenyapkan dia berdapat dan mengekalkannya dengannya. Dia bagi baqa dengan Tuhan, baru Tuhan buka ni. Merdekalah dia dari belenggu ghair, ya. Maka ketika itu merdeka dia, pasara Quran ar-rikil ghair. Maka lepaslah dia, merdekalah dia daripada menjadi hamba kepada selain daripada Allah. Baru dia betul-betul duduk dalam makam wahid hakikatan. Dan tempat lagi segala rahsia yang dituntut adalah melepaskan diri dari segala sesuatu selain dia. Itu yang tuntut ni tentang ni. Fal matrub at-tajarrud. Yang dituntut ialah tajarrud qalbi dia. An man siwahu ta'ala, daripada selain Allah. Sebab tu dia suruh jangan putus qalbi, jamak zikir tadi. Allah, Allah, ya. Bila Allah tu nampak dia zat wajib wujud. Bila Allah ya tasif, ya. Bila Allah tu isim itu pada musamma, ya, dan seterusnya. Mana dibuka satu peringkat sampailah dipancarkan nur dalam qalbi dia tadi, nur keyakinan, nur tawajuh, nur muwajjahat, dan berbagai anwar lagi dibuka. Allah karim. Wa idza lam yabqa 'alaika harakatun li nafsika tukhrijuha anka,
Jawab dia apa? Kamulah yaqilu. Ai bil taslis mim. Baca dengan taslis mim. Kamulah, kamilah, kamalah. Yaqinuka ya listignaika bihi ta'ala wa idza lam yabqa lahu wujudun indak ya bi an fanaita amma siwa Allah ta'ala kamula tauhiduk li'ajzik ya an idraki ma hasala laka min al-ma'rifati fa hiya al-ghayatu allati la tudrak wa ilaihi al-isyara bil khabar subhanak ma arafnaka haqqa ma'rifati wal khabar man arafa Allah kalla lisanu. Dan apabila tiada lagi ke atasmu gerakan untuk dirimu, ya ini engkau keluarkan daripada dirimu keperasaan harakat kita sempurnalah. Boleh dibaca dengan 3 bentuk, ya baris huruf mim tu. Kamulah, kamilah, kamalah. Sempurna apa? Keyakinanmu. Yakin dia akan sempurna bila seorang dia tidak kekal lagi dia memandang keperasaan harakat bagi diri dia. Bahkan dia bergerak semua dirasa dari dia. Dan apabila tiada lagi bagimu kewujudan di sisimu, telah karam dia memandang wujud yang mutlak, tenggelamlah wujud yang muqayyad dengan bahawa engkau lenyap dari segala sesuatu selainnya ta'ala. Sempurnalah ketauhidan. Boleh dipanggil tunggal atau tidak, masih lagi dia mensyirikkan Tuhan di segi nazar, bukan akidah. Akidah dia okey dah ya. Nazar, keperasaan tu masih lagi nampak tu kena buang ya. Dia kena shoot banyak dengan zikir sampai dia kata tak ada nampak lagi dia je. Tu okey tu. Sebab baca warid kalau baca tak ada Tuhan dia je, tu dah okey tu ya. Dah tak ada kuasa lain tak nampak melainkan dia je ya. Bahawa itu lazat dengan Tuhan dia akan dapat. Sebab makrifat dia tidak ada ikhtilat, tidak bercampur lagi dengan pandangan yang lain. Yang terhasil bagi maka ia adalah kemuncak yang pasti tidak dicapai. Kepada makna inilah telah isyarat dengan sebuah khabar, maha suci engkau, kami tidak mampu mengenalmu sebenar-benar pengenalan. Mana sampai mengenal kun hizat atau yang tak dibuka lah ya. Seperti khabar siapa yang mengenal Ta'ala keluarlah lisannya, mana tidak terkata tak nak komen apa kita ni, terkaku gitu ya, merasakan kehebatan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat dan habis. Kemudian ahlul batin ail haqiqah ma'al yakin li khulusihim min wahmir rusum wa inkishafil ilmi ladunni lahum ya fa'ayanuhu wa syahaduhu fasaru ala yaqin sabitin jazim wa ibtida'ul yaqin al mukashafah summal muayana summal musyahadah. Walizalik qala Amir ibnu Abdul Qais law kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Masyaallah. Ahlul yakin, ahlul batin. Jadi ahlul batin ma'al yakin ini itulah hakikat bersama keyakinan, kerana mereka telah bebas, kerana mereka telah bebas, tidak terikat lagi dari kewahaman rusum ya. Waham keperasaan yang tidak ada hakikat. Perasaan kalau makhluk ni hebat, perasaan makhluk ni boleh memberi, perasaan makhluk boleh mengharang ya. Bahawa wirid untuk tu dia pukul la mani alimat wala muti alimat, mana tak ada orang boleh beri, kalau tak ada orang boleh sekat, kalau tu stop, dia blok terus ni. Melainkan semua dari dia je. Kerana mereka telah bebas daripada kewahaman rusum ya. Mana ada resam yang biasa ni lah, kesan-kesan makhluk, nampak tu nampak ni, buat tu nampak ni, dia banyak pandang pada asbab ni. Dan tersingkap di muka syafaqah bagi mereka dipanggil ulumul ladunia, ilmu laduni. Maka mereka melihat serta menyaksikan di musyahadah dan menjadikan mereka berada di atas keyakinan yang kukuh lagi kejap ya, bila berlaku keadaan mukasyafah qalbi dibuka. Dengan permulaan yakin adalah mukasyafah, kemudian muayana, kemudian musyahadah. Dan demikian itu ya, Amir bin Abdul Qais berkata, jika disingkap tabir pasti tidak bertambah keyakinan ya.
Lepas dia kata, ya ajaba kaifa yazarul wujud ma'ah bil adam am kaifa yasbutul hadis ma'a man lahu wasbil kitab. Ya ajaba, mana hayan, kaifa yazarul wujud bil adam, macam mana boleh zahir wujud pada adam makhluk. Am kaifa yasbutul hadis, macam mana boleh sabit lagi, nampak lagi hadis benda yang baru. Ma'aman lahu wasful kitab, tetapi menghadap pada orang yang bersifat zat yang bersifat kitab wallah ta'ala. Bagaimana kalau dia menghadap tepat betul memang terhapus yang lain, itu maksudnya. Selagi mana nampak itu belum menggila, ya, kena banyak riyabah wal mujahadah. Allah. Wa ahlu zahir ay syariah ma'al iman, al batin ma'al yakin. Iman ay bil ghaib la bil musyahadah. Sebab apa? Libaqa'i rusum biyuqufihim ma'a zawahirul muta'alliqatil iman. Ahli zahir ila ahli syariat, ialah bersama keimanan dia dengan perkara gaib, tidak dengan musyahadah, ya, kerana masih kekal rusum, masih lagi memandang kepada makhluk, kesan-kesan makhluk, disebabkan mereka terhenti, ya, mereka ini terhenti biukufihim ma'azawahir, kesan-kesan makhluk disebabkan berhenti mereka pada perkara-perkara zahir yang berkaitan dengan keimanan, ya, masih lagi nampak mana ada Tuhan, ada. Dia bawa lah ilmu macam-macam, ya, baguslah, tetapi zahir kan. Mana kamu tahu alam ini baru, dia bawa sifat apa? Al-alam mutaghir wa kullu mutaghir hadisun al-alam wa hadis, kan, dia bawa ilmu mantik dan sebagainya. Bawa ada ilmu apa pun, tapi qalbi dia memandang makhluk tu tak mau, sopi dia tak nak begitu, ya. Dia bukan kata tak boleh, tapi demi nak mengangkat supaya cahaya nur makrifat terlebih terang dengan Tuhan. Jangan letakkan berpaling kalbi menghadap. Dia ambil dalil-dalil masih lagi belum sampai. Kalau orang dah sampai, dia pakai dalil. Bukan tak perlu dalil, dalil dah lepas sebab dia dah kemas, boleh pergi naik ke atas, ya. Dulu dia pakai uis, ganda selalu pergi, apa nak pakai lagi dah, dia pinjam uis, dia biar dia sebut sap, nampak tu, KLIE, nampak kan? Tak payah, kalau tak perlu pergi nak pakai uis tu, dan nampak nak pakai apa lagi lambat dalam tanah, ya, letak hijab kat situ, ya. Sebab mereka terus sab, iman mereka tadi dengan rasa, ya. Iza zikirallah wajilat, sebut zaman wajilat, gegaran jalal, gegaran jamal, kau dia pum, dia akan rasa zauq. Kau rasa lah, ya. Kalau saya Syekh Syafi'i Mekah pun aku baca dulu Nabi tu macam ni je lah dia. Oh macam ni, orang ikut ni. Kau nak betul-betul rasa, kau kena masuk lain dia. Masuk lain dia terbuka, kau rasa macam mana kitab cakap, kau rasa, ya, rasa sedap-sedap. Tulislah tesis buat durian musangking 1000 muka surat, sama tak dengan orang makan? Tak sama. Dia tak makan, dia tulis, macam-macam. Yang makan disebut lele-liun, ya. Mana ada rasa. Sebab berasa tidak buang rasa dengan makhluk, dengan riyabah mujahadah, tapung qalbi dengan tanpa taat. Kemudian dia kata, famata taharraka qalbuka sahibul yakin li ghairi ta'ala bi an iltafata lahzah, ya, lahzuhu min halin aw makamin aw ghair. Jawab dia apa? Naqasa yakinu. Iltifat berlaku ya biasa. Kita nak iltifat, dia mula tawajuh tepat, ya. Inda ahli batin wa mata lam yaqu lahu haqirun li ghairi ta'ala. Jawab dia, kamulah yakinu. Apa ala sahibul yakin al muraqabatu ala dawam wa hiya mura'atus sir bi mulahazatil haqqi ma'a kulli khatar wa syubbiha haluhu bihalil hirra fi halil muraqabatiha lisayd. Famatah tallatil muraqabatu ikhtallal gharad. Dahsyat Tuhan. Bila hati ampunya orang punya keyakinan bergerak aja selain daripada Allah Ta'ala, dia dia pusingnya. Habis bahawa pandangannya berpaling ke arah hal atau pada makam atau selainnya. Jawab dia, lemahlah keyakinan. Pada Syekh Abdul Qadir Jalani dalam mimpin sudu,
Dia mukasyafahkan kepadaku. Satu saat dia anak murid dalam suruh pusing hati, lalai je. Syaitan urung dia macam lalat urung bangkai je. Itu 1 second yang kita pusing sap syaitan urung. Kalau setengah jam itu kan pusing lagi, dia bijak gitu. Yang dilacak gitu syaitan lacak. Dia di kepala dia gerak dengan syaitan, kepala pun kepala syaitan. Ya. Zikir mak dengan tembak selalu nur, dia akan membakar kelalaian. Di Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam syarah Iqazul Iman kata pusing balik kasratuz zikir kena banyak. Tak ada zikir tak ada jalan. Ya, tak ada zikir tak ada jalan. Dia mesti zikir kena banyak. Zikir betul-betul dalam menghadap. Zikir peringkat awam juga dia peringkat mutawasid dan peringkat futul atau ada peringkat-peringkat masing-masing. Walhasil itu jalannya. Bila hati yang punya keyakinan bergerak je kepada selain daripada Allah Ta'ala dengan bahawa pandangannya berpaling je, ya, dia punya apa, iltifat, dia berpaling saja ke arah hal je, itu pada hal ahwal dia ataupun makam kan, atau selain ni, apatah lagi kalau dengan dunia tu habislah, lemahlah keyakinan dia, ya, di sisi ahli batin. Dan bila tidak terlintas satu lintasan baginya kepada selain, sempurnalah yakinnya. Ya, tiap nafas dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Allah. Satu nafas kalau putus dia tombang aku dia. Itu banyak dalam para awliya punya ucapan macam-macam nanti. Kalau dari Nabi Umar, ya, Umar Farqi dia kata kalau sekiranya terlintas aku lau fatarati fi siwa kiral kalau itu beridat, saya aku hukum aku dengan murtad. Ya, kalau aku terlupa Tuhan satu saat dia, aku hukum pada itu beridat, aku hukum aku dengan murtad. Oh, ni Wahabi marah. Mana ada nas hadis Quran lupa Tuhan murtad. Ya, dia tanya pada itu murtad apa? Ya, bukan murtad yang macam kau faham. Itu murtad bukan murtad akidah. Itu murtad makam. Daripada makam farqul sani dia turun balik makam farqul awal. Makam farqul sani dia naik, dia lazat dengan Tuhan, dia tiba dia lalai pum jatuh balik. Dulu macam awam balik, itu maksud dia bukan murtad itikad. Mana ada nas lupa Tuhan jadi kafir, habis kafir. Ya, ada kena faham pula. Sebab tu apa-apa perbahasan orang cerita apa-apa kita jangan bahas kalam dia, melainkan kita kena tahu murad dia. Kerana ada ilmu munazzarah kan, tahrirul murad. Orang cakap kena tanya apa maksud. Atau maksud kalau kita bahas. Ini kita tak ada masuk orang tu pam-pam dia senyum. Lepas tu dah saya bukan maksud macam tu. Habis kita pum tu boleh. Saya tak maksud macam tu, saya maksud lain ni. Habis kita. Maka hendaklah mempunyai keyakinan sentiasa muraqabah. Ya, iaitulah memelihara sir, ya, dengan memelihara, memperhatikan al-haq. Dia ada hukum zamani. Kalau dalam Syibahudin radhiyallahu anhu kata sama sir radhiyallahu anhu, dia ada muraqabah, boleh panggil wukuful zamani. Sepaling kurang dia 1 jam, tu paling kurang. Dia kena tengok balik kalbi dia, roh, sir, ya, lataif dia bergerak. Ya. Kalau tu paling tidak lataif dia bergerak. Dia kena cek balik. Biar dia bergerak sama jalan. Kalbi, roh, tempat dia menyelam akan marifat, sir dan sebagainya. Ya, panjang itu tadi. Dalam suruh dia tahu jalan dia. Dia kena muraqabah betul-betul dan memelihara sir dia tadi dengan memeliharakan al-haq pada setiap lintasan hati dia. Sentiasa dia dengan Tuhan. Ya. Itu jalan dia orang tadi. Keadaannya itu diumpamakan seperti keadaan seekor kucing yang sedang memerhatikan buruan. Dia tengok tikus sendirian. Maka bila berlaku kecuaian ketika pematian, pasti tidak tercapai maksud. Dia tengok tikus tu kan, dia fokus betul tu. Dia tunduk ekor dia pusing. Dia tepuk lantai boleh tak perasan. Dia tunggu tikus tu melompat, tikus pun lompat, pum, dia tangkap. Dia dah ada kat mulut dia. Tapi kalau dia reka, tikus nak melompat, dia pusing, tengok tikus dia lari. Melopong lah dia kan. Dia tak boleh buka, dia kena pump betul. Sup, tangkap. Gitulah. Itu kalbi, mana hati kucing dengan tikus. Kalau arif dengan Allah Ta'ala, apa tu tadi nak bayangkan ni. Sentiasa full time dia punya kelazatan, Masya Allah. Tadi nak bayang kelazatan ahli muraqabah. Raqib annallaha yara, raqib annallaha ma'ak. Muraqabah kan adalah sentiasa dengan
Allah Ta'ala sentiasa melihatmu. Wa mata taharaka qalbu sahibul iman lah. Tadi yakin di iman ya. Bil ghaib ya, bi ghairi ya, ai fi nusin li ghairi amr. Li ghairi amri al-ilahi jawab dia naqasa imanu li'anna al-imanu yanqusu bil ma'siyah ya, kama yazidu bit ta'ah akhzan min khabar la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa mata taharaka al-amr ya al-ilahi wa qama bihi kamula imanuhu billahi ta'ala. Bila bergerak dia hati, sebab fokus semua kita bincangkan ya, perjalanan kalbi tadi. Mempunyai iman tadi dengan perkara gaib kepada selain ya, pada satu naskah bagi selain suruhan ilahi lemahlah keimanan ya. Bila kalbi tadi memikirkan benda tak sangkut paut ya dengan ketuhanan, dia akan lemah kerana keimanan itu berkurang. Al-iman yazid wa yanqus, itu ahli sunnah wal jamaah. Iman dia boleh naik boleh kurang ya. Dengan maksiat seperti mana ia bertambah dengan ketaatan berdasarkan kepada khabar, ialah la yazni zan, tidak berzina orang yang berzina, hina yazni ketika dia berzina wa huwa mukmin, pada beriman. Maknanya bila nur iman itu menguasai dia, kita akan buat maksiat, itu maksud dia. Bila dia buat maksiat, maknanya dah nur sudah buang habis ya. Sebab kenapa dibuang? Kelalaian. Sebab lalai ini musuh besar bagi salik untuk usul ila Allah. Dan bila bergerak surahan ilahi itu dan melaksanakannya, sempurnalah keimanan dengan Allah SWT. Jadi bila dia melakukan amal yang saleh tadi, maka iman dia meningkat ya. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman, ziyadatul iman tadullu ala ziyadatil anwar. Tambah amal tambah iman, tambah iman dia nur lagi terang. Dan maksiatu ahli yakin pula kufrun indahum li ikhlali bih walan hasanat walianna hasanatil abrar sayiatul muqarrabin fa ala qadri suudi yakunul hubud. Wa min zalikal qawlu ya sayyidil Umar ibn Faqid, asin kalam dia ni Umar ibn Farid. Apa yang kata Syekh Umar, Sayyid Umar ibn Farid rahimahullah ta'ala, kata sallallahu alaihi wasallam, walau hatarat li bi siwaka iradatun ala khatiri sahwan fadaitu biriddati. Wa misalu hadza yuktam an ghairil ahli al-yaqin wa maksiatul ahli al-iman bil ghaibi naqsun bihi 5 marrah. Maksiat ahli yakin dihukumkan sebagai kekufuran. Mana ahli yakin peringkat syariat ya, di sisi mereka itu ahli yakin mereka sebagai kufur. Maka kufur juga apa? Kufur nikmat ya. Kita ahli sunnah wal jamaah, syariat kita buat maksiat dia jadi kufur kecuali kalau dia dihalalkan atau lain. Zina sama suka apa salahnya? Dia kata apa salahnya? Murtad tu. Ya. Adapun kalau buat maksiat besar, dia tidak mengingkari hukum, itu ditantang peringkat kufur. Kalau buat maksiat kufur, buat maksiat besar tak sama kafir. Ya, minum arak kafir, zina kafir. Itu khawarij, itu kan hadis sunnah kan. Hadis sunnah tengok jangan engkar, dia kalau engkar baru dikufur. Kalau tidak dipanggil kufur nikmat, bukan kufur i'tikad. Kerana berlaku kecacatan padanya dan kerana kebaikan orang-orang baik merupakan kejahatan orang-orang muqarrabin. Bagi orang abrar okey dah, tapi muqarrabin tak boleh. Abrar ni ibarat kita orang luar ya, luar istana. Kalau dia pergi kat istana, dia tak berapa jaga adab istana, tuanku tak marah lagi sebab dia orang luar. Tapi kalau muqarrabin, orang duduk dalam istana, bahasa pun dia kena pakai bahasa istana. Dia jangan pakai bahasa luar, nanti tuanku marah. Itulah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala, kelalaian itu mencederakan hubungan dia dengan Ta'ala. Sekadar mana ketinggian, begitulah dahsyatnya ya jatuhnya. Dia naik pokok 10 kaki, jatuh pun 10 kaki. Dia naik pokok 60 kaki, dia jatuh 6. Naik pokok 60 kaki, jatuh 2 kaki. Mana 2 kaki? Saya ada 2 kaki. Kalau ya buruk ya. Naik tinggi pun jatuh tetap 2 kaki. Kaki dia 2. Maknanya jatuh dia tu lah. Lagi tinggi dia naik, lepas tu dia lagi kuat, dia kena berpegang.
Jangan terlepas lagi bagi. Sebab tu kaedah dia bila naik lagi tinggi, dia kena jaga supaya diketatkan dia punya syarat-syarat dia supaya lebih kemas perjalanan rohani dia dengan Ta'ala. Daripada hal-hal demikian tercetusnya ucapan Sayyidi Umar Al-Farid rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirra radhiyallahu. Sekira-kira terlintas suatu kehendak kepada suatu selain engkau pada diriku, walaupun dengan keadaan lupa, aku jatuhkan hukum murtad. Mana murtad maqam tadi, bukan murtad i'tikad, ke atas diriku. Jadi hal seumpama ini perlu disembunyikan daripada segala ahli yakin. Dan maksiat ahli iman dengan perkara gaib, dia beriman dengan benda yang gaib adalah dipanggil kekurangan, ya, pada keimanannya seperti mana yang telah dijelaskan. Jadi maknanya martabat masing-masing punya istilah dia berbeza-beza kan. Kena wa'lam annal khatir ma yaridu 'alal qalbi bi iradatir rabb wa huwa khamsatu aqsamin: hatirur rabbani wa huwa al-hajiz wala ilmul ladunni wa la yukhtiu abadan wa hatirun malaki wa aqliyun malakiyun wa aqliyun nafsaniyun wa syaitaniyun wa rabbaniyun yaridu min hadratir rububiyyah wa min hadratir rahmaniyah wa min hadratil ilahiyah wal farqu bainaha anna ar-rabbaniyu yaridu bil jalal wal rahmani bil jamal wal ilahi bil kamal wal awal yamhu wa yafna was sani yasbutu wa yabqa was salis yuslihu wa yahdi. Ketahuilah bahawa senantiasa yang berlaku ke atas hati. Tengok maknanya ketelitian arifin nabila dalam menyeluk ilmu dan satu-satu terbukaan adalah kehendak Tuhan. Ialah mempunyai 5 bahagian. Lintasan Rabbani nama dia, yang adalah bentuk ketuhanan, iaitu dipanggil Al-Hajiz. Hajiz mana benda yang sekali sam. Dia ada maratibul qasad kan, dan dalilul falhin dengan cara bagi riyadhus shalihin. Dan ilmu laduni, dan ianya tidak menyalahi kenal Ta'ala, ya, selama-lama. Sebab apa tu? Sebab dia bercakap billah. Bila billah mana ada silap mana? Dia akan bi'amfusikum, bi'amfusikum, bukan dia akan dengan nafsu. Masuk dalam hadis sahih kan, la yazal amdu yataqarrabu ilayya bila hatta wa iza abaqtu kuntu sama. Mana dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku. Bila dengan aku, mana nak masuk unsur nafsu dan mengilhamnya langsung. Dan lintasan malaki, ini isnadlah disandar hakikat semua minallah, ya. Daripada malaikat, itulah mulhim yang beri ilham-ilham. Dan lintasan akal, lintasan nafsani, lintasan nafsu, dan lintasan syaitan. Dia syaitan ni bila dia tekannya kita zikir dia lain kan, hilang. Kalau ada perasaan nak buat maksiat, kita zikir kerja Quran, hilang. Itu syaitan. Kalau nafsu dah, dia nak buat benda tu, kita zikir, 2 hari dia tekan, kita semayang 2 hari kuat tekan, itu bukanlah tekan, itu nafsu. Maka cara dia kita kena blok. 2 cara besar mata binatang yang buas, kita buat 2 tindakan paling kurang kata ulama. Kurangkan makan dia dan banyakkan muatan atas belakang dia. Ya, kuda liar kita letak belakang dia banyak muatan, kemudian makan dia bagi banyak sikit. Ketika itu dia slow, kita terik dia mula ikut nafsunya kelah. Kalau belakang dia tak ada muatan, bagi makan banyak pula, kita terik dia lelau gitu. Habis dia bawa kita masuk pagi dia ni. Ya, Ustaz. Cara nafsu kita kena apa? Kena tadi, kena sempit-sempitkan dia. Bawa dia akan ikut slow. Habis lagi. Dan lintasan Rabbani datang daripada hadrat rububiyah dan hadrat rahmaniyah dan hadrat ilahiyah. Itu semua dipanggil nurul muwajjahah. Ya, nurun, nur yang jadi muwajjahah. Kalau panggil amal lahir, dipanggil nur tawajuh, dia bawa nak pergi, yang ni sak limpahan. Dan jadi ketetapan yang Tuhan letak kekal dalam kalbi. Dan rupa dia jalal, keagungan, yang dilintaskan bentuk keagungan jalalullah. Dan lintasan rahmani dalam bentuk apa? Jamal, keindahan. Tuhan ikan sebut apa? 2 perkara kan. Mata ataka asyhadaka birra wa mata mana'at asyhadaka kahara. Bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilai.
Mata apa dia Tuhan beri kita. Asyhadaka bir, dia menayangkan nama dia al-bir. Itu masuk dalam makna apa? Rahman. Oh, mata mana'at bila dia blok ya. Sebenarnya asyhadaka qahar. Dia menayangkan situ qahar dia. Maka sila pandang jalal dan jamal Tuhan dalam semua keadaan. Ya, likul zalika muta'arifun ilaih. Dalam dua-dua tu sebenarnya Tuhan nak ta'aruf. Dia mengenalkan kita dalam dia hulu dan dia tarik. Jangan dia hulu kita baba, dia tarik kita melata habis jawab dia. Dia hulu kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Dia nak mengenal dia dalam semua keadaan. Ya. Itu berdua benda dalam kena tamakun. Rohani dia kena tamakun, mantap dia dengan Tuhan, boleh faham. Ya, kalau tidak dia tak mantap, nafsu kontrol. Nafsu kontrol gerak dia apa? Gerak nafsu, jalan dia jalan nafsu, pandangan dia pandangan nafsu, dia nafsu kontrol. Ya, akhirnya sampai jadi buat apa raita man ittakhadha ilahahu hawa. Kita lihat mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Itu lagi babat sebenarnya. Ayat. Dan keindahan adalah ilahi dalam rupa kamal, kesempurnaan. Dan lintasan pertama itu berkurangan dan akhirnya hilang lenyap. Lintasan yang kedua sabit dan kekal. Dan lintasan yang ketiga membaiki dan memberi petunjuk. Itu dalam masalah lintasan betul kamal. Wal'ab yastamiddu bil jalali bil sabr wa bil jamal bil syukr wabil kamal bis sakinah. Ini kedudukan kita pula. Ini nak letak. Ya, dalam 3 giar ada ni, nak main giar kena pandai kan. Kemudian wasalasun lil arifin wal hatir lil malaki wal aqli wa li ahli al mujahadah wan nafsani wa syaitani lil ahli al ghaflah wal hatir ya iza tamakkana sarah hamman wa iza tamakkana saniyan sarah azman wa yasiru kubaila syarah qasdan wa ma'al awwalul fi'li niyatan. Itu maratibul qasd. Seorang hamba perlu bersiap sedia pada lintasan jalan dengan apa? Sabar. Ya, jalan pun tak jadikan jalan dia kekerasan dia, sakit, bala, musibah, ya. Kita kena zahir dia kena besar, sabar, tahan. Dan pandang itu akan jalanullah. Sila kenal akan jalan dia dalam segala ujian yang diberi. Ya, kalau tak kenal, bala 2 kena. Bala 1, tak kenal 1. Ya, dia tak sabar tu lagi besar bala daripada bala yang zahir. Sebab dia dalam tak ada tak sabar, jawab dia rohani dia rosak. Ya, rohani rosak, dia tak nampak jalan marifat. Kalau luar dia rosak, boleh tahan lagi. Boleh ubat lagi. Dan pada lintasan jamal dengan sifat syukur, ya, jamal keindahan dia berikan nikmat yang berbagai-bagai, itu kita jaga dengan syukur. Dan pada lintasan kamal dengan sifat apa? Dengan sifat sakinah, ketenangan, ya. Biar dia tenang dan dalam keadaan itu sudah masuk dalam kamal kan. Dan ketiga lintasan ini untuk para arifin, lintasan malaki dan akli untuk ahli mujahadah. Ya, malaki banyak pada orang atas, ilham rabbani. Dan lintasan nafsani dan syaitani itu bagi ahli ghaflah. Orang yang lalai, kurang zikir, lalai, dia hujani dengan apa? Khawatir nafsani wa syaitani. Sentiasa dalam kepala dia. Fikir dia nafsu, jalan dia nafsu, duduk dia nafsu, makan nafsu. Last sekali sembahyang pun nafsu, mengaji pun nafsu, mengajar pun nafsu. Itu bahaya ni bila tak ada makrifat betul dengan Tuhan. Ya, dia perasaan ni roh pun nafsu dah masuk. Ni rumit ni. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawi masawi. Dalam munajat mengatakan ilahi wa Tuhanku man kanat mahasinuhu masawi. Orang yang mahasin amal saleh tapi dia maksiat, maka fa kaifa la takunu masawi masawi. Maka betul-betul tidak maksiat dengan tangan itu masih lagi lah tengah maksiat. Ya, yang taat pun kata jaga ni, dia tak blok tu dia jadi maksiat. Ya. Yang ahli ghaflah ni, sebab ghaflah ni lalai paling bahaya kan. Badan ni kita ikat bagi matian ke tu. Beberapa orang murid dia nak ziarah guru dia, mursyid dia. Tertangguh ni. Tiba-tiba dia pun pergi dekat nak masuk kampung dia, ayam, itik, dia lembu ke bawah tu
tengok bercakap. Dia kata Tuan Syekh dah meninggal semalam. Kawan dia kata, kau dah punya pasal ni, kalau lambat dah meninggal. Macam ni, ada dekat tepi jalan. Pergi tengok, Tuan Syekh segar, tak ada apa. Hai, bukan jalan. Dia pun tanya apa maksud. Tuan Syekh kata, betul. Apa sebab betul kata? Betul. Semalam aku lalai dengan Tuhan. Tu wali. Ya, disifatkan dia lalai itu serupa macam orang mati. Ya, orang zikir dengan tak zikir supaya hidup dengan mati. Sebab zikir kau mana pun pusing, macam mana pun zikir jangan putus. Lalai macam mana pun kalbi kita sentiasa jalan, jangan putus. Kalau kita putuskan lagi dia masuk pung, ya, berasap hitam dalam kalbi kita ni. Allah. Dan lintasan apabila meneguh, dia mantap dalam kalbi tadi, dia menjadi apa? Ham. Dipanggil hammun. Dan bila dia tamakun lagi, ya, apabila dia makin meneguh, tamakun dalam kalbi kuat lagi, dia panggil azam. Dan sebelum melakukan perbuatan menjadi qasad, dan ketika serta perbuatan dipanggil niyat. Apa makna niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'l. Itu dan mazhab Imam Syafi'i. Itulah kita iktiran. Nah, apa dipanggil itu niyatun. Ya. Bahawa perkara dia berasal pada niat. Dan Ashbah wa Nazair kata al-umur bima qasidiha. Al-qaidatul ula, kaedah pertama kata al-Imam As-Suyuti letak al-umur bima qasidiha. Segala urusan bergantung dengan qasad hati. Kalau hati tu cantik, semua dia buat cantik lah. Tapi kalau hati dah rosak, dia buat ibadat pun rosak. Dia masuk penyakit-penyakit dan habis semua jadi rosak. Dia pangkal sekali kat kalbi. Dia rosak. Dia cantik. Terpentingnya supaya dia diberikan makrifat sebenar dengan Allah Ta'ala. Bahawa kehidupan dia cantik syariat dia. Kemudian at-taqi wa bin nusah al-muttaqi bil bidayati mujtahidun bi ibadati bisidqin wa ikhlasin fayahtadi biha ila tariq. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala ba'dhum man lam yakun fi bidayatihi sahibul mujahadah lam yajid min hadhihi tariqi syamma. Allah. Orang yang bertakwa pada satu nusha disebut al-muttaqi, dan pada permulaan perjalanan ialah orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Benar bersungguh-sungguh, tak ada sungguh tak terbuka dalam ibadatnya dengan apa? Sifat jujur dia, ikhlas tu. Dan ikhlas, maka dia mendapat petunjuk dengan hibah ibadat itu kepada jalan kepada Allah Ta'ala. Bila ikhlas, ya, kalau tak ada ikhlas dia bina. Ikhlas beristiwa uzami wal madi minal am. Banyak takrif ikhlas kan. Dia banyak lapisan lah syariat ini, peringkat tarekat ikhlas lain, peringkat hakikat ikhlas lain. Hakikat puncak tak ada, dia ikhlas kosong dia dengan Tuhan. Istiwa uzam wal madi minal am. Sama dia bagi dia, orang puji tak rasa, orang caci pun tak rasa. Sebab rasa hati dia bukan dengan orang, dia rasa dia dengan Tuhan. Ya, makhluk kata dia pun tahihan. Tapi kalau makhluk kata dia terangkat, makhluk puji dia tak jejak, hati belum lagi tu jauh lagi macam ni. Dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah kepada kami, pasti kami memberi petunjuk kepada mereka tentang jalan-jalan kami. Ya, Tuhan janji tu tetap akan dapat. Janji dia bersungguh-sungguh, ijtihad. Dan sebahagian arifin berkata, sesiapa yang tidak tergolong di kalangan ahli mujahadah pada permulaan dia pasti tidak dapat mencium bau dari perjalanan. Ya, jalan makrifat itu tak dapat, bau pun tak dapat. Lam yajid min hazihi tariqah ya syammah. Ya, bau dapat tak, bukan dapat bau dan bau pun tak ada. Habis apa. Kemudian kata wal muhib, ya, wal muhib ay muhibus sadiq muttaqin ay mu'tamidun ala mahbubih li'annahu lamma dakhala al-hadratil mahbub ba'da al-mujahadah, ya, wa ura minnatallahi alaihi faniya an amalih wa wujudih wa qatakala ala rabbih ta'ala fal mujtahid waqif ma'amalih wa wujudih wal muhib
faniya anhuma. Dia beza dia. Bistighraqi bimahbubihi bahwa birahati syuhudi lahu. Wal muhib, pencinta. Mana orang yang katakan cinta, nak letak cinta tu dengan Tuhan. Yang benar ada seorang yang bertawakal, ianya hanya bergantung kepada kekasihnya. Ya, itu orang bercinta di dalam tempat lain. Nampak pada mahbub dia. Ya. Kerana tak kala dia memasuki hadrat kekasihnya, ya, selepas melalui tempoh mujahadah, dan dia diperlihatkan ke kurniaan Allah Ta'ala ke atas dirinya, pasti dia lenyap daripada memandang amalannya dan kewujudannya, dan dia langsung bergantung kepada Allah Ta'ala. Atau tanda bila dia kuat, kasih dia mahabbah kuat, maka tiga itu apa, Tuhan buka kan gantungan kalbi, tak ada benda lain, dia tak kenal melainkan Allah Ta'ala. Allah, sebab jalan ni memang jalan mahabbah lah. Dan orang yang memujahadah itu berterhenti bersama amal, ya, dia beramal tu dia masih nampak lagi amal dia, ya, dia belum mati kan, dan kewujudannya dia nampak wujud dia. Pencinta pula lenyap. Orang yang betul-betul muhib, dikasih Tuhan, fania'an huma, dua-dua dia lenyap, ya, daripada wujud dia dan amal dia lenyap. Yang dipandang Tuhan dia. Keduanya dengan apa? Tenggelam bersama kekasihnya, maka dia berada di halaman penyaksian kepadanya. Dia berada di pada mana? Rahatul syuhud, musyahadah akan Allah SWT. Apa jalan dia bentar kena apa? Lagi apa mujahadah. Yang paling besar kena apa? Minta pertolongan dengan Allah. Malam-malam bangun minta, ya Allah, kau tariklah kalbiku ke hadrat, ikut itu. Kalau dia tarik, dia dah habis hilang. Berlazatlah ia dengan Tuhan, ya. Tuhan suruh berlazat dengan dia, kita berlazat dengan makhluk. Ambillah kesedapan, kecintaan kena beri kat dia. Kalau kita beri bercinta krono dengan makhluk, ambillah dengan Tuhan, tak ada kosong, ya. Mana nak sampai? Wala arif billah sakin ilaihi la yataharaku wa la yaqturu lahu hatirun illa biiznih wal mawjudu billah dia mafqudun an man siwahu ta'ala. Dan orang yang arif billah tu tenang, sakinun, tenang kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Dia tenang dengan Allah, bukan tenang dengan fulus tentang dia. Di awal bulan, oh ada, ujung bulan monyok, tinggal siling kan, tak ada berapa orang buat. Itu hati dia ma'alakun bil fulus, bergantung dengan makhluk, minat gantung Tuhan. Pada awalnya apa tak ada, tak ada serupa. Saya cerita seorang wali dia mengajak kan, orang bawa satu karung emas dan dia suruh letak kat ujung, sandau kat dinding. Habis kuliah dia suruh anak murid dia ambil, dia habuk boleh ambil kan. Buat dia tak ada membesar, tak ada dalam kalbi dia wabah. Dia berlazat dengan Tuhan, dia berlazat dengan tu. Dia pandang emas macam batu boleh. Bahawa orang ni layak menerima pelajaran makrifat dari Ta'ala. Bahawa dia dapat lazat dengan Tuhan betul angkat. Ya. Allah. Dan orang yang arif billah, dia tenang dia. Ya, dia mutmainnah jiwa itu. Kepadanya dia ada bergerak lintasan hatinya melainkan dengan keizinannya. Semua digerak tu biiznillah. Dan orang yang wujud dengan Allah Ta'ala, wal mawjud billah tu, ya, jawab dia mafqud, lenyap daripada segala sesuatu selainnya. Kita tengok kalbi kita dia dah. Ya. Orang menghadap pada tubuh pun tak ada hal lagi dan ni. Tu baru dia nak duduk lain. Ya, kalau orang berhadap ke sana, orang lagi dia rasa terasa, kalbi dia ada orang lagi lah. Selagi ada orang dia takkan sampai. Ya, kena buang farriq qalbak minal aghyam. Kemudian ba'ulima annahu la sukunu lil muttaq bil nisnatin litaqiyyin li taharrukihi bi ijtihadi fi ibadati la harakat li muhibbi li annahu fani'an muradi bi muradi mahbubi wa la azma li arif li annahu la yara fil wujud illa Allah li annahu qad fani'a an wujudi wa iradati bi wujudillahi wa iradati pada azma lahu yara wa la wujuda limafqud ay liman ghaba wujuduhu an nazarihi bimawjudih. Dan diketahui bahawasanya tiadalah ketenangan bagi orang yang bertakwa pada satu nasrah
Littaqi, mana orang bertakwa, kerana bergeraknya dalam mujahadahnya pada ibadatnya dan tiada geraknya bagi pencinta. Dan kerana itu lenyap daripada kendaknya dengan kendak kekasihnya, dan tiada ada keazaman bagi orang yang arif billah, kerana dia tidak melihat pada wujudan ini melainkan Allah jua. Dia nak apa lagi kan? Setengah para wali dia tak berdoa pada senyap. Coba dia Syekh Abdullah Al-Mubarak, dia panggil apa? Sultan Muhaddisin, Amirul Mukminin bil Hadis. Ya, Sultan Muhaddisin. Buat jalan-jalan Amirul Mukminin bil Hadis. Dia tak baku meninggalkan doa selama 50 tahun. Tak angkat tangan, iktifa'an bil azan. Cukup apa yang ada dah siap. Aku nak minta-minta lagi. Ini benda bukan tiu-tiu dan ini zauk yang dirasa ke antara pada ni. Duduk makam mutaslim. Sama lah macam Nabi Ibrahim dalam api kan. Tempat dalam api adakah hajat. Ibrahim, malaikat datang. Dia kata, Pak Amak ilallah apa pada wa Amak ilaika falah. Pada Tuhan aku raja pada engkau, aku tak ada hajat. Jibril. Lalu Jibril kata, sal, kata minta lah. Dia kata, round kedua dia ilmu hubihal ya. Soal. Tuhan dah tahu aku dalam api nak minta apa kan dia tak tahu. Betul jiwa dia tamakul. Ya, Tuhan dah tarik itu. Dia berlazat, itu panggil dia talazzuz dengan Tuhan. Berlazat dia dengan Tuhan. Ya, kita pula berlazat dengan makhluk. Ini hijab. Berlazat dengan makhluk abilatan, menyeksa diri sendiri. Sebab rangkaian jalan ini diambil daripada makna kalam Nabi Ibrahim sama. La uhibbul afilin. Aku tak minat pada benda yang binasa dan yang bermakhluk lah. Allah. Lantasan tiada keazaman yang dilihat dan tiada kewujudan bagi orang yang hilang. Bagi orang yang hilang kewujudan daripada pandangan dengan penciptanya. Wala wujud lil maf'ul ai liman ghaba wujuduhu an nazarihi bi mawjudih. Ya. Lenyap mana wujud dia dengan memandang itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa alam awal maqamat at-taubah wa akhirah al-ma'rifah al-murattabah al-mahabbah fal mahabbatu ba'dal yakin kama qala ma tahsulul mahabbah illa ba'dal yakin biwujudil mahbub iz kaifa yuhibbul syai' qabla ma'rifatih. Ketahuilah pada makam yang pertama ialah taubat. Tak ada taubat dia tak ada jalan dengan dia. Tak ada jalan yang pergi ke Tuhan. Dia kena taubat sungguh. Ya, sebab tu dalam suruh dia boleh kalau apa jam zikir dia suruh taubat. Sembahyang sunat taubat dan berbagi itu sajalah. At-tayyib min al-dhanbi kama la dzambana. Orang yang bertaubat dosa seolah tak ada bersih. Tak ampun. Bertaubat yang penting sangat. Dan makam yang terakhir ialah makrifah. Ya. Betul Rasulullah SAW nak sampai kepada hadrat ilahi dan Isra Mi'raj. Pertama kali apa? Belah. Itu isyarat bersihkan dalam. Ya. Taubat tu maknanya isyarat basuh. Ya. Yang menjerumuskan kepada mahabbah, yang menjurus kepada mahabbah. Ya. Dan mahabbah itu muncul bila selepas keyakinan, kuat yakin betul. Dia kenal betul bahawa dia jatuh cinta. Kalau tak kenal betul mana nak jatuh cinta. Dan seperti ucapannya, tiada terhasil mahabbah melainkan selepas keyakinan. Ya, la tasul mahabbah illa ba'dal yakin. Dan kerana kewujudan kekasihnya, yakin apa dengan wujudul haq. Kerana bagaimana dia mencinta sesuatu sebelum ia mengenali. Tak kenal tak cinta. Sebab pengenalan yang sebenar, pengenalan yang membina kecintaan. Dan kecintaan kuat menandakan makrifat dia cantik tadi. Dia kata saya kenal tapi tak cinta, tu bukan kenal. Ya. Terkenal tapi tak cinta. Dia zat wajib al-wujudnya. Kalau kenal confirm dia cinta, menggila cinta dia tadi. Wal muhib as-sadiq fi hubbih qad khala qalbuhu mimma siwahu ta'ala li'anna al-haqiqatal mahabbah syahadatul mahbub wa la tasul ila ba'dal fana'. Ya, wa taharatil qalbi amma siwahu ta'ala wa ma dama alaihi baqiyatul mahabbati siwa walau li mahabbati bahwa naqisul mahabbah. Muhib yang dikatakan orang yang bercinta, yang berkasih yang sebenar, pencinta sebenar. Apa dia? Pada cintanya sungguhnya hatinya telah kosong daripada suatu selainnya. Bahawa orang jatuh cinta kan, kita komen lah.
mahbubah dia tak peduli. Dia kata-kata tak apa cantik, ada cantik, hitam, ini bukan sebarang hitam. Kata apa, dia tahu banyak, dia tetap itu. Itu dah jatuh tu. Dijatuhkan cinta dia. Sekarang wajib bagi kita menjatuh cintakan qalbi, roh sir kita dengan Allah Ta'ala. Wajib. Kalau tak jatuh, rosak orang dia. Confirm dia rosak. Siapa yang tak menjatuh cintakan hati dengan Tuhan, confirm dia akan rosak. Yang semua rosak tu apa? Tak ada dalam kalbi dia. Yang ada dunia dalam hati dia. Allah. Kena hakikat mahabbah itu adalah penyaksian, ya. Hakikat mahabbah syahadatul mahbub, syuhud dia akan mahbub, kekasihnya, dan tidak terhasil mahabbah melainkan selepas lenyap dan suci hatinya daripada suatu selain dia, ya. Dia kalau mahabbah tepat, tak ada yang lain, dia je. Apa dia betul? Masuk yang lain dia terganggu, ya. Dan selama mana masih kekal ke atasnya saki baki kecintaan kepada selain, walaupun semata-mata kecintaan tu, ya, maka dia seorang yang kurang kecintaan kepada Allah Ta'ala, ya. Allah karim. Itu benar riadah mujahadah. Betul, sebab riadah kita buang cinta. Kita bangun malam contoh kan, bagaimana kita buang cinta dengan dunia. Kita apa, cinta tidur banyak, banyak kita buang, ya. Kita puasa, mana kita buang cinta kasih pada makan, hubul ta'am, ya, hubul naum, semua kita buang. Man talabal mula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian dia wajib kena berjaga malam. Para aulia masyaallah maruziki halawatul munajah zala anhu naum. Siapa diberikan kemanisan munajah menghadap Tuhan, ya, zala anhu naum, hilang mengantuk daripada dia, hilang mengantuk. Sebab apa? Ya, benda tu dah dekat dalam. Seorang tu lupa, maaf, 20 tahun tak berjumpa dengan ibu atau bapa, tiba-tiba dapat kontak, ya. Bapa di balik luar negara, tunggu, tiba kat KLIA pukul 3 pagi, dia tunggu di mantuk dah. Kita ngantuk dah, tengok macam dah dekat 5 minit lagi. Dia dengar kapal terbang dinding, lagi buka mata dia, suara dekat. Ketiga tu, pum, nampak je bapak dia, orang lain semua dia tak nampak. Betul? Tak nampak pasal tak ada perasaan, bukan nampak mata, nampak keperasanan roh dia. Pum, fokus. Itulah para awliya. Pum, terbuka aja, lenyap yang lain. Bau lazat dengan Tuhan dia dapat. Ke situlah lepas ni. Selagi ada gangguan lain, kalau kita hantar hurun, kau merdeka. Hamba apa tuan? Hamba yang boleh makan zakat, yang boleh panggil mukatab. Hamba yang sudah ada akad kitabah oleh Sayyid. Kalau merdeka bayar 2,000, dibayar 1,999, RM1 dia bayar. Merdeka dah. Kena 2,000 betul baru dia merdeka. Suang RM1 kali, tepat 2,000 solid, baru dia kata merdeka. Itu ya, pun buang betul kita dengan dia. Jasad tak apa tuan ni. Mbak Sophie yang ni yang payah kena kenal. Jasad macam kita. Kerana wali-wali itu dulu kat kita belakang lutut, kita ingat orang biasa, wali. Dan beza dia bukan wow, beza di dalam qalbi, sentiasa dia bertawajuh kepada Allah Ta'ala, ya. Dan wali-wali pula kalau orang nak tahu dia lagi dia tutup. Ini pula wali siap masuk YouTube macam-macam. Tunjuk keramat tu kan, keramat tu kera Ahmad nama dia. Dia tunjuk dia jatuh pun. Barang kena tunjuk orang, mana qalbi kau ada orang, biar batal. Jalan rohani dia batal. Dia kena tutup. Kunan man talazzaza bil bala wa sabar alaihi lima ra'ahu minal ujur bahwa ma'ama wujud. Siapa yang berlazat dengan ujian dan bersabar ke atas ujian kerana dia menyaksikan pahala padanya, maka dia bersamanya wujud. Allah. Kata seni dia ni tak nampak, kita tak betul. Siapa yang berlazat dengan ujian, ya, cantiklah tu kan, dan bersabar
turun sikit. Bahasa apa ni masih ada rasa talazus dibersedap ke atas ujian, tapi kerana menyaksikan pahala, itu jatuh sikit. Jatuh sikit makam ni. Maka dia bersamanya wujud. Bermakna bahwa ma'ahu mawujud, masih memandang wujud dia lagi. Tapi kalau orang dah lenyap, dia tak pandang tu, dia buat habis. Langsung dia tak mengharap, tak memandang kepada pahala. Bukan tak nak, tak pandang. Sebab kita nak membersihkan pandangan. Bila kita memandang makhluk dengan Tuhan, dengan pahala, jangan ada bercampur. Ikhtilat. Benda tu bila bercampur, dia tak solid. Tak solid, nur dia tak kuat. Wa man talazzaza ay fariha bin ni'mah fahuwa ma'aha ma'a ni'mah mawjudun fa iza afnahu Allah taala ay afna al mutalazziz bihima anhu ya ay an talazzuz bihima au anil mutalazziz bihima bija'alil dhamiri raji'an ila lafzi man tadi ya wa bi nuskhatin fa iza afnahum anhum jama'a fiha ad-dhamirain bi'tibari makna ya man ay fa iza afnal mutalazzizin an anfusihim. Jawab dia zahabat talazzuz bil balaya wan ni'mah wa fi nusratin bin na'ma'i li anna al mahbub da'syatun al madhush bainal bala'i wal inama. Allah. Siapa berasa lazat gembira dengan nikmat dengan nikmat, kita nak dengan mun'im maka dia bersamanya wujud, masih memandang wujud makhluk. Maka apabila Allah Ta'ala melenyapkannya, iaitu melenyapkan, memfanakan orang yang merasa lazat dengan kedua-dua tadi, iaitu dengan nikmat dan mawujud tadi, daripadanya itu daripada kelazatan dengan kedua-dua, atau daripada orang yang merasa lazat dengan kedua-duanya, dijadikan kata ganti mana dhamir merujuk kepada lafaz man. Dan pada satu nasa, maka apabila dia melenyapkan mereka daripada diri mereka, dia gunakan lafaz jamaah padanya dengan melihat kepada makna man, makna jamaah, iaitu apabila dia melenyapkan, Allah Ta'ala lenyapkan orang-orang yang merasa lazat daripada diri mereka, itu Tuhan hilangkan. Hilanglah kelazatan dengan ujian dan nikmat ya, macam-macam tadi. Dulu tu Tuhan buang pada satu nasrah dengan nikmat-nikmat. Kerana apa? Sebab ini, kerana penyaksian ya, kerana syuhud musyahadah dia dengan Allah SWT kekasih ya, menyebabkan kejutan, dia panggil dahsyat, kejutan. Orang yang ya ditimpa kejutan ya, berada di antara ujian dan kenikmatan ya. Di sama peringkat yang paling hebat dia bertalazus bil balaya, dia bernikmat tadi ya. Kalau gitu wal muhibbul anfasuhu ya kinayat an kalami hikmatun ya annahu la yashadu illa mahbubah wa la yasma illa minhu fala yantiku illa bil hikmah li annaha al fahmu min Allah. Wal mahjub anfasuhu ya qudratun ay likaunihi qad tazayada qurbuhu li rabbih bi ziyadatil hubbi lahu. Anfasuhu ya qudratun sa'iratun fil aqwan bi ma'unatil malikil mannani. Itu beza antara muhib, Allah dia kata muhib anfasuhu hikmah ya. Mana orang pencinta, mana orang duduk dalam makam mahabbah ni, nafas dia itu, segala nafas dia adalah kiasan daripada ucapan, itulah hikmah. Hikmatun hikmatani hikam, itu yang kita baca hikam. Hikam ni kalam-kalam yang keluar daripada arif billah, hikmah-hikmah yang keluar ya. Sebab tu dia punya kalam ni berapa tahun pakai sebab dia bercakap billah, dia bukan bi anfusihim lah. Kerana dia tidak menyaksikan melainkan kekasihnya,
dan dia tidak mendengar melainkan daripadanya, maka dia tidak bercakap melainkan dengan hikmah, kerana ianya kepahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bercakap tu cuma dia rasa dari Allah Taala. Cik Ma'ruf Karki kata apa, berapa tahun kan dia mengajar. Murid aku menyangka aku ada dah zahir aku mengajar rohani aku dengan dia. Ya. So Arif Billah dia tulis, diiktisarkan kitab apa? Futuhatul Makkiyah Ibn Arabi. Ya. Dia cerita dengan saya masa ditulis tu, aku menjalankan kalam aku semua dalam keadaan difana'an. Billah. Ya, awak dulu jatuh di karang sebab kita baca kitab dia sedap sebenarnya. Dia tak rasa diri dia. Dia rasa afal Tuhan. Kita pula buat suruh hebat kita, tambah lagi. Macam-macam. Lepas tu suruh orang puji pula kan, macam-macam. Dia orang tak, sebab dia sedap apa? Berlazat dengan Tuhan. Ya. Dia tak kerti mengambil lazat dengan Tuhan tu bahaya kan? Maka dia teringat lazat dengan makhluk, dia terhijab makhluk. Keadaannya sedang bertambah hampirnya kepada Tuhannya dengan bertambah kecintaannya baginya, dan segala nafasnya adalah kekuatan. Segala nafas hebatnya yang bergerak pada sekalian alam dengan apa? Bantuan Malikul Mannan. Habis. Kemudian wal muhibbu salik majzub ay an iradati, wal mahbub majzub salik. Jadi dua tu, muhib, mahbub. Wa huwa a'la wa la khassu ya minal muhib li'annahu muradun, wal muhib murid. Apa? Dia halus sekali lagi tadi muhib kita tengok dah hebat kan. Sekarang dibahas pula muhib dengan muhib dengan mahbub. Kemudian walahum majzubun, ya. Abtar wa salik abtar wa huma mazkurani bil mutawwalat, wa abidun nasik wa huwa an-nazil li wujudih at-talib li 'aradi amalih, kama asyara ilaihi bi qawlihi al-ibadatu lil mu'awadat. Ay qala ta'ala man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah, wal mahabbah ya ila lil qurubat, ya ay litaqarrub ilaihi ta'ala bisidqin wa ikhlasin. Maka pencipta itu adalah sadiq, yakni yang sedang berjalan kepada Allah Ta'ala yang disentap, ya, majzub yang disentap, iaitulah daripada kehendaknya, dan yang dicintai pula yang disentap kehendaknya lagi pula disadiq. Ada salik majzub, ada majzub disalik. Dia lebih tinggi kedudukan dan lebih khusus daripada pencinta. Pencinta ni masa nampak dia majzub, tuan dah tarik terus, kerana dia adalah murad, mana dikehendaki. Orang yang pilihan atau mana murad, tuan tarik. Manakala pencinta itu murid yang menghendaki. Yang mendaki kita berapa kuat sangat tadi. Tapi kalau kehendak dia sentap, terlebih. Bagi mereka pula terdapat dipanggil wali majzub yang terputus, ya, dan salik yang terputus, yang munqati. Keduanya disebut dalam kitab-kitab yang besar lagi dalam panjang pembahasan dia. Dan juga abid nasik, mana ahli ibadat, ya, iaitulah orang yang memandang bagi kewujudannya, yang menuntut ganjaran daripada amalnya, seperti mana yang disyarahkan dengan ucapannya, segala ibadat bertujuan mendapat ganjaran Allah Ta'ala. Ya, firman dia apa? Siapa yang masuk dia, siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 ganda kebaikan. Dan kecintaan pula bertujuan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan kejujuran dan keikhlasan. Mana semua itu tak sebut jalan syariat pun ada, jalan hakikat pun ada. Kalau syariat dia mestilah mendapatkan balasan, ya, dia mendapatkan apa, maka dapatlah benda tu. Tapi bagi ahli hakikat, janji-janji yang ni cara mereka mengolah, bukan makna dia pandang benda tu. Bila dalam Quran baik, dalam hadis baik, banyak fadail kan didedah, dibukakan apa maksud dia sebenarnya, ya. Bila Tuhan beri amalan itu bermakna apa? Ada di dalam dia mardatillah. Kalau dia reda dia bagi, dia tak reda takkan dia bagi. Jadi kita cari mardatillah bidalil qauli ta'ala wa ridwanum minallahi akbar, lebih besar.
Ya. Mana keikhlasan paling tinggi dia cari redha Tuhan. Redha Tuhan paling besar kan. Ya, daripada yang lain. Kemudian wa'lam annal mu'minin khamsatu aqsam. Qismun yuridu thawabud dunya wal akhirah wa qismun yuridu dunya faqat wa qismun yuridu al akhirah faqat wa qismun yuridu malikahuma wa qismun ma lahu iradah. Oh, dahsyat. Allah. Yang betul. Ketahui alimu bahawasanya orang yang beriman itu 5 gulungan. 5 gulungan. Satu gulungan mengendaki dunia dan akhirat. Ya, ini 50-50. Dipanggil lebay 50-50. Ya, ini mudah juga, dunia mudah juga, kata orang tahu. Ya. Satu gulungan pula mengendaki dunia semata-mata. Ini tak boleh pakai ini. Ya, ini tak boleh pakai itu. Satu gulungan mendaki akhirat semata-mata. Ini cantik sikit. Satu gulungan mendaki pemilik kedua-duanya. Ini janda. Satu gulungan lagi, ya, baginya tak ada tu, dia serah habis terus. Ya, dia tak ada pandang kira ada serah apa yang tahu lagi tahu. Tengok dia punya perbahasan ni. Wal awwalan awamul mu'minin wa in tafawata. Ya. Walaupun ada sikit lebih kurang tapi awam. Wasalis awasuhum warabi' khawasu khawasihim wa humul muhibbun wal khamis akhassul khawas lagi tiga wa al arif billah al fani billah lillah. Dan bagian yang pertama ialah awam. Dia buat tadi nak apa? Nak dunia. Buat akhirat pun nak dibunuh. Ya, itu semua. Yang lagi dunia tu lagi tak boleh pakai itu. Darajat berbeza-beza. Bagian ketiga ialah gulungan khawas. Bagian keempat gulungan khawasul khawas, pilihan atau pilihan. Dan mereka adalah pencinta-pencinta, ya. Dan bagian kelima khawasul khawas. Yang paling khusus di kalangan mereka itu ialah orang yang arif billah, yang benar-benar mengenali Tuhannya, ya, yang lenyap dengan Tuhannya, pada Tuhannya, bagi Tuhannya. Habis sebentar ni dia lenyap pada Allah Ta'ala, ya, dan lenyap dia bagi Allah pun billah, semua dia memandang akan daripada Allah Ta'ala. Ibadat pun kerana Tuhan, bukan kerana makhluk dah. Gerak pun nampak semua dari Tuhan, dia pandang habis. Kemudian kita min samma qala Allah Ta'ala fil hadis qudsi a'datul ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wa la uzun al hadisa wa hum al arifuna billah ma la aynun ra'at wa la uzun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar wa haula'i abid al mun'im la abidun ni'mah wa hum ya qalilun. Qala Ta'ala illa alladhina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum wa hum al khalq ya bi abdanihim wa ma al haq bi qulubihim ya Allah maja'ana minhum fahum la yaturuna an musyahadati tarfatal ain. Quran itu dikata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi lepas daripada Rasulullah SAW. Makna dia Ta'ala, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, ya, yang arifin nabillah, suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak terlintas dalam hati. Maka syurga tu ada berapa? 2. Jannah, akhirat tu itu lagi jannatul muajjalah, syurga yang Tuhan sediakan. Di mana khafa maqam rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam ketuhanan di 2, syurga akhirat 1, dan syurga di dunia jannatul ma'rifah. Baik, kalau dalam syurga tu benda yang tak pernah dilihat, semua yang tak pernah didapat, bagi ahli makrifat tu, ya, dia mengolah benda yang dalam kitab bukan tadi. Ya, semua dia dapat terus laduni daripada Allah Ta'ala. Itu panggil jannatul muajjalah, ya. Dan orang duduk taraf ni yang masuk syurga, jiwa dia tenang setenang, mutmainnah paling kurang, ya. Ada inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahui para aulia, ya,
Orang yang mana apa? La khaufun alaihim. La inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada takut, tak ada khazan. Itu sifat awliya. Ya. Sebab apa tak ada takut, tak ada khazan, tak ada duka cita, tak ada tension, boring semua tak ada. Sebab apa? Dia duduk di mana? Jannah. Dalam syurga mana ada benda yang tak selesa kan? Dalam syurga mana ada benda boring kan? Begitu juga syurga yang disegerakan qalbi dia dengan Tuhan. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Zikrullah menghadap Tuhan, tawajuh semua tenang. Ya, dia tak ada duit dan kocik pun dia senyum kan. Kita duit dah ketat tu ngunyuk, akibat tamak tak habis-habis. Dia bos sebelah belum 12 lagi kan. Semua dia nak kan. Jadi dia apa? Faqul hadir dia ada dalam qalbi. Para arif tak. Sebab dia terlepas. Siapa yang tak mau hidup dia gelisah, tak mau hidup dia dalam ketakutan, sila masuk ke jalan lain arif billah. Dia tenang dalam lazat dia dengan Tuhan. Dia tak ambil lazat dengan makhluk ni. Ya, lazat makhluk ni orang kafir pun dapat tadi. Kecuali orang-orang beriman dan melakukan amal saleh, yang mereka itu sedikitnya tubuh mereka itu bersama makhluk, namun hati mereka tetap bersama Allah Al-Haq. Mereka tidak pernah luntur untuk penyaksian Tuhannya walaupun sekelip mata. Allah, ya. La yauturuna an musyahadati tarfata ainin. Sekelip mata pun tak. Sebab dia nak pergi kulil lamatin wa nafasin. Dia nafas sendiri. Allah. Wa qala fil hadis qudsi aidan ala ma qala al muallif lamma araduni ay al arifuna aqaituhum ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa hadha ma'a ma qablahu natijatul ma amaddahum bihi minal mahabbah. Beratalah firman dalam hadis qudsi seperti yang mana mu'alif berkata, tatkala mereka menghendaki aku, iaitulah para arifin, pasti aku kurniakan kepada mereka itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, termasuklah ulum, segala ulum yang batinah, yang terbuka, tak macam-macam pada para awliya. Hal ini serta hal sebelumnya adalah natijah kurniaan mahabbah yang dikurniakan Allah dengannya. Hasil kat situlah. Hunan iza afnaka an hawak wa fi nusratin anka ay an khuzuzin nafsik bil hukm bil kafi ay bil amr al munazzal min hadratir rububiyyah ila alimil husnil al ubudiyah wa fi nusratil bil hilm ya bil lam wa huwa ihtimalul adha wa tarkuhu ya bihaitsu tara anna ma yajri minal kainati fi'lullah ta'ala wa an iradatika bi ilmihi alladunni tasiru wa bi sunnatin sirta abdan sirfan ay khalisan lillah hurran mimma siwahu la hawalaka wala iradah. Allah. Apabila dia melenyapkan engkau, maksudnya dari dia, daripada keinginan hawa nafsu, ya, Tuhan tarik benda tu pada satu nusha daripada dirimu, memandang diri dia, itulah daripada keinginan nafsumu dengan hukum, ya, dibaca dengan huruf kaf, ya, itulah dengan satu perkara yang diturunkan daripada hadrat rububiyah ke alam kebaikan ubudiyah, ya, daripada hadrat ketuhanan kepada hadrat ubudiyah kehambaan ini, dan pada satu nasah dibaca dengan huruf lam. Itu maknanya apa? Menanggung kesakitan dan membiarkan sekira-kira engkau memandang sesungguhnya perkara yang berlaku terdiri daripada segala makhluk itu merupakan perbuatan Allah, ya, dan dia melenyapkan engkau daripada kehendak dia, jugalah dia yang tarik. Dengan ilmu ladunni pasti engkau menjadi pada satu nasab pula, jadilah engkau hamba yang sebenar, ya. Waktu hasilkan pembukaan ilmu di sisi ta'ala, di antara di kosong dalam man zahada fi dunia allamahullahu bila ta'allum wa hadahu bila hidayah. Siapa yang bersifat zuhud, itu maknanya apa? Isyarat kepada
menawarkan hati kita, tawar jadi tak berasa. Orang panggil tawar hebel. Dengan makhluk tak ada rasa, dia berasa dia dengan Tuhan. Apa Tuhan buka Allahu bila ta'ala, Tuhan ajar dengan tanpa, dan tiada lagi keinginan hawa nafsu bagimu dan kendaknya. Jadi itu dia berlazat dia dengan Tuhan, memandang dia dengan Tuhan. Li'annaka fanaita an naqsik bima zukira fa'alimta annal iradata innama hiya lillah. Qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Fahina izin yukshafu laka anil asratil uluhiyah fatatmahillu anka al-ubudiyah ay tazhabu bil wahdaniyati fayafna al-abd biha wa yabqa rabb azza wa jal fayashhadu al-ubudiyah. Kerana sesungguhnya engkau telah lenyap daripada dirimu dengan perkara yang telah disebutkan tadi, maka pasti engkau ketahui bahawa kehendak itu hanyalah milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, maksud di sini, dan tiadakah kamu mengetahui kecuali bahawa apa yang dikehendaki semua dapat minat min Allah. Maka ketika itu disingkap kepadamu daripada segala rasa ketuhanan, pasti lebur daripadanya ubudiyah yang hilang daripada penyakit keesaan, daripada penyaksian keesaan tadi. Ya, sebab bila musyahadah akan keesaan betul-betul nampak, yang lain akan hilang. Maka lenyaplah hamba dalamnya, karam dia, dan kekallah Tuhan Azza wa Jal dalam pandangan musyahadah dia. Maka dia menyaksikan, mana syuhud akan ubudiyah, akan keadaan kehambaan dia, bahawa dia kenal dia sebenarnya siapa, ya, hamba yang fakir, yang hina. Allah. Kemudian asyariah kulluha qabdun li'annaha hamilah li isqalit taklif bil ibadah wal hamil maqbudun maqdud. Syariat itu semuanya cengkaman, ya, qabd, kerana ianya menanggung bebanan-bebanan taklif. Syariat puasa, tak makan, kan, pergi haji, ya, duit banyak kena buang, dia beri tambang, semua teman taklif syariat. Zakat kena beri pula, kan, seterusnya. Dan orang yang menanggung beban itu dicengkam dan kepenatan, ya, selagi dia merasakan syariat, dia tak pergi pada makrifah sebenar dengan Tuhan, masih lagi bergantung dengan diri dia, maka benda-benda ni ada unsur nafsani. Ketika itu ibadat tu dia akan rasa benar. Dia pun nak arif billah, dia dah karam dengan Tuhan dia, menampak semua gerak Tuhan, ya, dia nampak tu lagi menambahkan kelazatan dia. Itu beza jauh. Betul, antara beza dia buat kejian untuk kita menjalani perjalanan ini adalah untuk merasakan kenikmatan makrifat dengan Allah Ta'ala, ya. Kemudian ilmu laduni kulluhu basat mana bastut li'annahu an kashfin wa musyahadah wa sara al-amali inda sahibihi adatun la sikala fiha wa la takalluf. Li'annahu lam yara lahu wujudan fil amali bal yarahu fadlan min Allah wa rahmatan fan basata lizalik. Allah, ya, dahsyat dibuka. Dan ilmu laduni semuanya adalah keluasan, dia terbuka. Itu dikatakan benda tak dapat apa, tak pernah dilihat, kan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Di sana maklum, yang sini ni lah dia, ya, terbuka lah dia. Benda tak pernah awal tu semua dia dapat, Tuhan buka. Sebab Tuhan buka, sebab dia dah buka dia punya. Dia buka kesilapan dia buka kelemahan semua, habis dia pun tak ada dah habis, ya. Nampak kebesaran keagungan Tuhan. Tuhan buka, untuk khususiah begini. Habis. Dan ilmu laduni semuanya keluasan, kerana ianya melalui singkapan hijab, Tuhan buka hijab, dan penyaksian musyahadah, dan jadilah amalan itu di sisi empunyanya sebagai satu adat kebiasaan, tiada keberatan lagi dah, ya, dan tiada bebanan padanya, kerana dia tidak memandang lagi bagi dirinya. Hati besar, kan? Buangkan pandangan diri, boleh akan dapat lazat Tuhan lagi dia pandang diri dia, Tuhan tak buka.
dalam amalan tadi. Bahkan dia menyaksikan semata-mata kurnia daripada Allah SWT dan rahmat dan lintah, dan lantas dia merasa lapang bagi demikian itu. Habis. Wal ma'rifatu billah kulluha dalan yatadallal biha al-'abd ala rabbih katadallul mar'ah ala zawjiha, ya, bi an turiyahu jur'atan, ya, bi tashakkulin hasanin ka'annaha tukhalifuhu wa ma biha khilaf, wa hadha mahdud judin wa ifdalin minhu ta'ala la gharadun lahu bihi, ya, yatajaba'athuhu alayhi wa maqamud dalal yaqa'u fi al-imbisat bil aqwali wal af'ali. Dan ma'rifat dengan Allah Ta'ala suatu yang kemesraan, yang dipanggil dalal, kemesraan seorang hamba bersamanya, bersama Tuhannya dengan makrifat itu, seperti kemesraan seorang perempuan dengan suaminya, dengan bahawa ia memperlihatkan kepadanya bersuami sikap kasar dalam rupa yang indah, seolah-olah ia bergaduh dengan, sedangkan tiada bersengketaan antaranya. Ya, ini adalah semata-mata kepemurahan dan kurniaan daripadanya Allah Ta'ala. Tiada tujuan yang mendorong untuk melakukan hal, ya, itu ke atasnya. Makam kemesraan itu berlaku padanya kelapangan dalam kata-kata dan tingkah laku, ya. Jadi maksud dia apa tu? Ya, kemesraan itu ada dalam kadang-kadang bentuk bala, tapi hakikatnya itu ada nikmat dari Ta'ala. Siapa yang boleh memandang bala itu nikmat, itu adalah ahli makrifat yang sebenarnya. Barang siapa merasakan bala, itu bukan ahli makrifah. Sebab yang merasa bala itu sakit, siapa yang sakit? Nafsu. Jadi kalau dia kena bala, dia tak pandang lagi pandangan nafsu, dia pandang ini kurnia Tuhan. Tuhan sarungkan dia pakaian awliya, Masya Allah. Ya, dia seronok pula. Tunggu Sayyidina, ada seorang sahabat yang menceraikan isteri dia. Ya, dia ceraikan isteri dia. Sebab apa? Dia kata, semenjak aku bersama kau sampai sekarang, satu kali pun kau tak ada kena sakit, tak ada kebajikan. Kau balik memang kau terbalik. Kita pula terbalik, kerja-kerja klinik dia je, hospital maut dia. Kan? Kita lain sebab pandangan, dia tak ada. Terbalik. Sebab apa? Dia pandang dengan pandangan makrifah, bukan pandangan nafsu. Dengan nafsu tak ada sakit, suka dah dia kan. Dia nampak daripada Ta'ala. Mana orang pilihan, orang akan apa? Benda terpilih. Batu geriwil dan tak ada apa, siapa nak bawa pergi makmal. Tapi kalau batu tu ada emas dalam tu, logam emas macam, oh, dia ambil, dibakar, dicanai, baru dia ada nilai. Jadi pakaian yang bermutu tinggi, yang harga mahal, tapi kena bakar dah dulu. Jadi bakaran tu sebenarnya mengangkat martabat. Tuan bakar kita dengan ujian, tuan sepat kita dengan rotan ujian, sebenarnya mengangkat martabat. Macam mana? Budak kecil di rotan, dinakal kan. Bila budak tu bila sudah dewasa, ya, dia ucap terima kasih bapa, ibu, cikgu, rotan dia dulu. Sebab dia nampak begitu. Itulah para awliya. Bila dia rotan jadi, dia faham. Itu rotan kemesraan. Tapi kalau dia tak dapat jalan marifat, dia nampak rotan itu satu pengazaban. Ya, dia tak faham. Ya, pandangan adilah jauh tadi. Kemudian wa tariquna ayyuhal muwahhidun mahabbah. Tariquna mahabbah lal aman wa fana'ul la baqa. Ya. Dalam suginya macam tadi. Maqdudun manzurun ilaihi wa fana'ul la baqa. Hasiluhu anna tariqatahum mahabbatun wa fana'un la amalun wa baqa'un li'annaka iza dakhalta fil amal wa huwa ibadat kunta laka wa iza dakhalta fil mahabba lillah wa akhlastaha kunta lahu. Dia tak nak kunta laka, dia nak kunta lahu. Kunta lahu ta'ala. Apa betul? Ada sebenarnya. Jalan kami wahai para muwahhidin, orang yang mempunyai tauhid khas ni. Jalan cinta, bukan jalan amal. Dia nak membentuk mahabbah, bukan sekadar nak adakan amal, tidak. Ya. Yang memenatkan, yang dipandangnya, dan jalan lenyap, bukan jalan kekal.
bukan memandang kekekalan diri kita, lenyapkan. Dan kesimpulan bahawa jalan mereka adalah kepada kecintaan, dan lenyap bukan jalan amal kekal. Amal guna kekal, mana bukan motif kita hanya beramal. Kita beramal tu ialah tu memang kena dibuat sebab perintah atau laku, tapi ada dalam tu apa, nakkan mahabbah. Kalau letakkan dalam tu ada mahabbah yang dia nak. Kerana sesungguhnya engkau, apabila engkau melakukan amalan, ialah ibadah, adalah engkau ketika itu untuk dirimu. Kat sini yang ibadat macam ni yang dia tak mahu ni. Dia buat ibadat, ada hawa nafsu. Oh, ni dapat besok ganjaran dia, besok dapat dia punya fadilat dia. Itu dalam hadis sebut tadi. Macam mana pula? Kena faham macam ni. Mana disediakan fadilat tu sebenarnya amal tu ada keridaan dia. Cari-cari reda dia. Fadilat apa semua ganjaran tak ya cerita. Innallaha la yukhliful. Ya Tuhan tak salah janji, dia janji semua dapat. Tak ada risaulah. Tapi kita nak jadikan apa hikmah dalam. Ya. Berselitkan 3 dalam 3. Diselitkan reda dalam taat, diselitkan murka dalam maksiat, dan diselitkan wilayah fil qalbil arif. Dalam qalbi arif itu ada maqamul wilayah. Itu untuk dirimu. Dan apabila engkau masuk ke dalam jalan kecintaan bagi Allah Ta'ala dan engkau ikhlas dalamnya, adalah engkau ketika itu baginya. Tadi ketika itu kunta lahu ta'ala. Dia tak mau kunta, ada engkau bagi nafsu, kita tak nak terhijab lagi. Kemudian izal abid ra'in li ibadatih li anahu mujahid fiha wa fil nafsi wal muhib ra'in li mahabbatih li anahu hadi'un li azamati mahbubih ya mutajarridun amman siwahu wal arif fawqahuma. Macam apa tadi? Arif lagi tinggi atas. Li anahu ahraza ma ahrazahu wa zada alaihima bi ulumil ladunniyah wal ma'arif ilahiyah wa waridatir ruhaniyah. Itu arif lagi tinggi tadi. Kalau seorang abid melihat ibadatnya, kerana dia bersungguh-sungguh padanya dan pada dirinya. Dia buat sebab apa? Dia memandang kelebihan tu, kelebihan dia, macam-macam kan. Dan pencipta pula melihat kecintaan. Orang pencinta adakah dia asyik nak menerima je tak? Orang pencinta dia kalau dia asyik nak memberi, apa saja dia akan beri. Seorang yang tunduk bagi keagungan kekasihnya, meninggalkan segala sesuatu selainnya. Manakala orang arif pula, arif billah, lebih tinggi daripada keduanya, kerana dia memelihara perkara yang dipelihara kedua-duanya. Bahkan tambah lagi, dia mengatasi keduanya dengan ilmu-ilmu ladunni itu. Mana singkapan-singkapan ulum yang tidak ada pada orang lain, lagi tinggi. Dan ma'rifat ketuhanan lagi, dan warid rabbaniyah, warid ruhaniyah, warid dan sampai banyak semua terlantar kali. Ambil itu ya. Kemudian iza araftahu ta'ala bi an arafta annahu yaraka wa annahu al-fa'il wa lam tanzur ila amalik. Walam tanzur ila amali walam tatlub lahu iwadan. Kanat anfusuka bihi ta'ala wa harakatuka lahu li'annaka mutahallikun bi akhlaqih. Apabila engkau mengenalinya ta'ala dengan bahawa engkau mengetahui dia memandang kepadamu, dah syuhud terasa, dan engkau mengetahui dia sebagai fa'il, mana orang yang membuat pelaku, mana fa'il hakiki, dan engkau tidak memandang kepada amalmu. Mana dia tidak akan memandang amal bila dia takkid dalam memandang fa'il hakiki huwa Allah. Dia nak pandang amal, kita nak pandang upah sebab kita rasa kita buat, kita punya. Tapi kalau bukan kita punya, kita tak ada modal, tak ada minta untung. Kita rasa kita ada kat situ, share baru kita minta. Tapi bila dah rasa tak ada, yang wujud sebenarnya mentasarruf semua dia, apa daripada kita? Kosong. Maka nak minta pahala apa, nak minta apa, tak ada. Malu dengan Tuhan. Sebab dia tak ada, kalau bagi tak ada apa, tak ada sahab. Kalau kita dapat semua sahab kosong. Dia buat ibadat hidayah, siapa pergi? Taufik, siapa pergi? Inayah, siapa pergi? Semua dia, kita apa ada? Dia tak ada apa, nak minta pula untung, bagi dua. Oh, marah orang. Nak minta untung bagi dua pula, modal tak ada.
ambillah dia. Dan tiada minta balasan baginya. Jadilah segala nafsunya dengannya, ada yang dinaki. Dia dengan Allah Ta'ala. Dan geraknya pun, ya geraknya baginya, bagi Allah Ta'ala. Semua dia lillah billah. Kerana engkau telah berakhlak dengan akhlak-akhlaknya. Ya, dengan berakhlak dengan akhlak yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya. Akhlak yang paling tinggi Tuhan kasih apa? Memandang dia pada yang lain. Tu dia suka tu. Ya, dia dapat amat kasih bila hamba tu memadamkan pandangan yang lain, berhadap betul dengan dia. Wa iza jahiltahu ta'ala bi annamta takun kadzalik kanat harakatuha laka li annaka syahidtaha sadiratan minka khilafan arif fa innahu la yashhadu fa'ilan illa Allah. Qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan apabila engkau jahil, bila engkau jahil tentangnya Ta'ala, ya wa iza jahil tahu, jawab dia bi'an lam takun kazalik. Bila engkau jahil dengan bahawasanya engkau tidak seperti demikian, ini adalah segala gerak gerimu untukmu kerana engkau menyaksikan terbit daripadamu. Sebab kita memandang diri kita lah punca kita terasa nakkan balasan. Itu simpul ni. Macam mana tak asal? Apabila dia tak nampak diri dia, semua kuning Tuhan apa nak minta lagi. Berbeza dengan arif billah, dia tidak memandang pelaku mana fa'il melainkan Allah Ta'ala, bukan dia. Jadi mana hakikat. Maka pencipta setiap sesuatu, dan Allah Ta'ala telah mencipta kamu dan apa yang dikerjakan oleh kamu. Semua perbuatan kita adalah milik Allah. Habis. Una al-abid ma ai laisa lahu sukun ban lahu harakah li'annahu mujahid kama marrah wa zahid ma ai laisa lahu ya raghbah bil ghairillah wasidq ma ai laisa lahu irtikanun ay rukun ila ghairillah iza sadiq ya imadul amr wa bihi tamamu. Wal arif ma ay laisa lahu haulun wala quwwatun wala ikhtiyarun wala iradatun wala harakah wala sukun, ya, bahwa billah. Seorang abid di mana ahli ibadat yang zahir, ialah tiada baginya ketetapan, dia belum mantap, bahkan baginya gerak. Dia nampak lagi dia, kerana dia seorang yang bermujahadah, dia sedang memperbaiki seperti mana yang telah lalu keterangannya. Dan orang zuhud bak zahid, tiada baginya keinginan selain Allah Ta'ala, ya. Dan orang yang jujur, yang sedih, tiada baginya kecenderungan. Jadi keinginan ni cenderung mail tadi. Mailul qalbi dia kan. Satu doa tawassul Allah ila tawassul ilaih jadi anta fazah qulubana minal maili ila ghairi. Kalau kami bertawassul dengan kemegahan Rasulullah SAW, anta fazah qulubana, minta Allah jaga kami. Jaga hati kita pada minal mail, daripada cenderung kepada makhluk. Jangan minta suruh cenderung dengan dia atau maknanya. Seorang abid, ia tiada baginya ketetapan, ya, belum mantap. Bahkan baginya gerak kerana dia seorang yang bermujahadah, seperti mana dia telah lalu keterangannya. Dan orang suri tiada baginya keinginan selain Allah Ta'ala dia. Dan yang jujur, yang sedih, ia tiada baginya kecenderungan, iaitu tumpuan dia terus kepada selain Allah Ta'ala, tak ada, melainkan dengan Tuhan. Kerana jujur itu dipanggil tunjang, mana sidik itu dipanggil tunjang satu perkara, dan dengan kewujudannya sempurnalah perkara itu bila ada sidik dengan Tuhan. Dan arif, dan orang arif tiada, iaitulah tiada baginya daya dan tiada upaya. Itu arif. Kalau saya nampak upaya dia, kerja dia, tu jauh lagi dah mana. Dan tiada pilihan, dan tiada kendak, dan tiada gerak, dan tiada kecenderungan, melainkan semata-mata dengan Allah Ta'ala. Itu sifat orang arif. Kemudian wal mawjud billah ma ay laisa lahu wujud ma'a nafsi li bana'i istighraqi billahi wa taqaddama hadza. Dan orang yang wujud dengan Allah,
Ya, itulah tiada baginya kewujudan. Mana bila dipandang kewujudan dibanding dengan wujud Allah, tenggelamlah dia.